minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa insyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton sekalian, Sabahul Khair, good morning. Selamat pagi diucapkan kepada sahabat-sahabat penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tak bukan, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memanjangkan usia kita, mengekalkan kita di dalam Islam dan juga iman. Mudah-mudahan dengan setiap apa yang kita lakukan pada hari ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi ganjaran amal ibadah dan juga kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi pertama-tamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dipertemukan lagi kita untuk edisi baru dan rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, untuk edisi 6 Februari 2024 bersamaan 25 Rejab 1445 Hijrah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa situs 1001 rahmat dan juga kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi semua sekalian, seperti biasa dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, kita membawakan topik-topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita pelajari, untuk sama-sama kita fahami. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu kebaikan buat diri kita dan juga ahli keluarga kita. Mudah-mudahan ini memberikan satu jalan yang mudah, satu jalan ataupun wasilah serta tariqah untuk kita dipermudahkan memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi untuk episod pada kali ini, sidang penonton sekalian, kita semua sudah sedia maklum berkaitan dengan 3 rukun di dalam solat, iaitu rukun qauli, rukun fa'li dan juga rukun qalbi. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan mempelajari secara terperinci berkaitan dengan salah satu rukun, yakni rukun fa'li. Dan juga bersama dengan saya pada pagi ini salah seorang tokoh ahli panel kita yang cukup tidak asing lagi rancangan Tanyalah Ustaz ini. Siapa lagi tidak lain tidak bukan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan kita. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, nak pagi ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasa berempuk bersih muka saya ni pada pagi ni. Alhamdulillah. Jadi sidang penonton sekalian, seperti biasa ada semua soalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1800 881677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi sebagai permulaannya kita nak tahulah, mungkin Ustaz nak flashback sedikit berkaitan dengan rukun-rukun dan solat. Jom sama-sama kita dengarkan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan keizinannya, kerahmatannya, kasih sayang yang telah Allah berikan, sama ada kita sedar ataupun tidak. Jadi kita gunakan kesempatan, peluang, ruang yang Allah berikan pada pagi ini menjadi hamba Allah yang bertakwa, insya-Allah. Terima kasih pada Dai Luqman. Subhanallah. Pagi-pagi tadi saya dah sebut dah baju kita sama. Oh, matching kan? Cuma yang beza saya tak ada dai tu. Apa dia ada Ustaz? Tanya Ustaz. InsyaAllah. Semoga Allah berikan kebaikan kepada Dai Luqman, kepada semua kru dalam program Tanyalah Ustaz. Semoga Allah berikan kebaikan, ganjaran yang tidak terhingga. Semualah yang di belakang tabir ni. Kemudian tidak dilupakan keluarga besar dalam program Tanyalah Ustaz. Semoga Allah berikan sebaik-baik ganjaran di mana juga kita berada. Yang penting kongsikan dengan kawan-kawan kerana pada pagi ini kita nak membincangkan mengenai tentang salah satu daripada perkara yang sangat penting, iaitu perkara pokok dalam keadaan kita mengetahui bahawa solat itu tiang agama. Jadi sudah pasti kita nak mengetahui tentang apa yang disebutkan sebagai rukun, apa yang disebutkan tentang syarat-syarat mengenai tentang solat yang kita nak lakukan, dan berkesempatan dengan Isra' dan Mi'raj yang kita akan datang, maknanya kita akan sambut
dengan kita memperingati bagaimana sejarah Nabi SAW menerima kefarduan solat. Sebab tu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita nak sampaikan pada pagi ni mengenai tentang rukun fi'li itu, maka kita kena tahu bahawa kata para alim ulama, rukun ini terbahagi kepada 4 kategori. Ada ulama membahagikan kepada 3, ada ulama membahagikan kepada 4. Dan di dalam mazhab Syafi'i kita tahu mengenai tentang rukun solat ni da'i, sahabat-sahabat penonton, ada 13. Mazhab Syafi'i ada 13. Mazhab lain mungkin lebih dan sebagainya. Tetapi kita nak fokuskan dalam mazhab Syafi'i supaya senang. Maknanya solat kita ni kita dah tahu bermazhabkan dengan mazhab Syafi'i. Maka kata para alim ulama, 4 itu dibahagikan kepada yang pertama rukun qauli, kedua rukun fi'li, ketiga rukun qalbi, yang keempat rukun maknawi. Baik, kalau rukun qauli iaitu rukun mengenai tentang sebutan. Dia kena sebut, contohnya kena dengar bacaannya, membaca Al-Fatihah, memberi salam dan sebagainya lah. Ini kita akan sentuh insya-Allah pada minggu hadapan. Tapi pada minggu ni adalah tentang rukun fi'li, iaitu rukun perbuatan. Maknanya kata para alim ulama, perbuatan yang wajib dilakukan ketika solat. Sekiranya dia tidak melakukan kerana dia meninggalkan dengan sengaja. Key point dia dengan sengaja. Kita skip lah rukuk ni. Sakit pinggang. Terus sujud. Jadi solatnya tidak sah dan batal. Tetapi sekiranya ditinggalkan dengan tidak sengaja, maka di sana ada kaedah-kaedah yang kita akan pergi ke papan putih nanti. Sebab tu kena kongsi. Ustaz, tertinggal rukuk. Kejap lagi dia sama je. Tinggal rukuk ke, tinggal sujud ke, apa saja yang tertinggal rukun, maka kaedah je sama. Nanti kita akan pergi. Jadi kata ulama, itu adalah rukun fi'li, perbuatan. Maka rukun perbuatan ni ada 6. Okay, kira dengan Ustaz. Yang pertama iaitu berdiri tegak. Qiyam tu. Berdiri tegak tu rukun fi'li. Yang kedua iaitu rukuk berserta tamakninah. Rukuk berserta tamakninah. Yang ketiga i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Bangun daripada rukuk, itu yang ketiga. Yang keempat iaitu sujud. Tadi kalau rukuk berserta dengan tamakninah, i'tidal berserta dengan tamakninah, sujud berserta dengan tamakninah. Kemudian yang keempat sujud dah yang kita sebut. Yang kelima duduk di antara dua sujud. Kemudian yang keenam bersama dengan tamakninah lah. Yang keenam, yang terakhir, iaitu duduk tahiyat akhir. Maka kata ulama, keenam-enam ini perlu dilakukan. Keenam-enam ni perlu dilakukan. Sahabat-sahabat yang sempat tulis tu, tolong tulis dekat ruangan komen. Sebab apa? Kawan-kawan kita yang tak sempat tu, dan dia tengok. Dan dia ambil ilmu. Ini disebutkan oleh para alim ulama, itu adalah rukun fi'li. Adapun rukun qalbi, iaitu kata ulama hatilah. Rukun hati ni iaitu kata para alim ulama adalah niat. Kita niat di hati kita. Lafaz ini membantu untuk niat di hati. Tetapi yang dikira hati bukan pada lafaznya. Kadang-kadang mulut sebut maghrib tapi dia hati nak sembahyang isyak. Jadi maghrib ke isyak? Isyak lah kalau waktu tu isyak. Kan kadang-kadang mulut kita tersasul. Baik, yang terakhir, rukun yang terakhir, ada ulama sebut dalam rukun qalbiyah itu tertib, ada ulama sebut rukun yang keempat adalah rukun maknawiyah, iaitu rukun yang khas, iaitu tertib. Dia kena ikut turutan. Dia tak boleh ikut dan. Ikut kita, ikut suka. Kan? Sebab apa boleh? Sebab dia boleh adik. Kan? Dia tak boleh, dia kena ikut Nabi SAW. Maka berserta dengan tamakninah, kita nak fokus pada rukun fi'liyah ni. Berserta tamakninah, apa dia tamakninah? Iaitu berhenti seketika, semua anggota badannya berhenti dengan kadar sekali tasbih. Nanti kita akan tunjuk praktikal. Tu menariknya, hari Selasa ni dia ada teori dan ada praktikal. Macam mana Ustaz sekali tasbih? Nak kena pegang tasbih ke? Kan? Berhenti keseluruhan tubuh badan tu macam mana? Itu praktikal nanti yang kita akan tunjukkan. Cuma apa yang kita nak sebutkan sedikit saja da'i dan sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Sekiranya kita hari ini tidak melakukan solat itu dengan sempurna, maka kita tergolong dalam kategori yang dicelakakan oleh Allah. Yang mana Allah sebut dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang solat. Sebab apa? Mereka lalai. Antara kategori lalai ini, kata Imam Ibn Abbas,
di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir adalah dengan meninggalkan rukun dan syarat-syaratnya. Itu adalah orang yang lalai, kerana sifat dalam surah Al-Maun ini adalah ciri-ciri golongan munafik. Sebab tu kita nak tahu solat kita ni diterima ataupun tidak, tengok pada kualiti solat kita. Adakah kita lakukan sebelum daripada ni sama seperti apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah? Kerana ada orang yang dia lakukan solat tapi sebenarnya dia tidak solat. Ini terdapat dalam kehidupan baginda Rasulullah. Cerita ni ada pada zaman baginda Rasulullah. Ada seorang laki-laki masuk, kemudian Nabi tengok dia solat. Bila dia habis solat, Nabi kata, kau tak solat, kau solat semula. Laki ni solat semula. Kemudian selepas habis daripada tu, Nabi tengok, Nabi kata kau tak solat, kau ulang semula. Laki ni solat semula. Kemudian Nabi sebut kali ketiga, engkau tak melakukan solat, kau solat semula. Laki ni tanya, ya Rasulullah, aku dah solat ya Rasulullah. 3 kali dia solat. Apa kata Nabi? Nabi kata dia tidak ada tamak ninah tu. Sebab tu pentingnya pada pagi ni supaya kita tahu kualiti solat kita, agar dan semoga solat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mukaddimah sedikit panjang. Jadi apabila saya dapat daripada konteks yang Ustaz kongsikan tu, ada 4 perkara Ustaz. Betul. Yang pertama sekali, laksanakan rukun dengan bersungguh-sungguh. Betul. Yang keduanya, laksanakan rukun tapi lalai. Yang ketiganya, dia tinggalkan rukun tanpa sengaja. Yang ketiga, yang terakhir sekali tu, meninggalkan rukun dengan sengaja. Jadi itu semua kita akan perincikan sebentar lagi, saudara betul sekalian. Terus kekal bersama kami, kita berehat seketika. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, saudara betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini. Rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, dibawakan khas oleh Akademi Al-Bayan. Dan juga saudara betul sekalian, seperti biasa, bila mana datang saja hari Selasa, cukup eksklusif. Sebab kita bukan hanya sekadar mempelajari teori, bahkan kita pada pagi ini akan mempelajari praktikal dalam tajuk-tajuk yang dibawakan. Jadi pada pagi ini kita nak bincangkan topik berkaitan dengan rukun fi'li. Dan juga kita tahu rukun ini adalah berkaitan, bersangkut paut dengan kesempurnaan solat. Bila mana rukun itu dilaksanakan dengan sempurna, insya-Allah solat kita juga akan menjadi sempurna. Jadi kita nak tahu dengan lebih mendalam berkaitan dengan rukun fi'li ini. Jom kita bersama dengan Ustaz Doktor kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Da'i Luqman. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan kita akan tengok pada teori di papan putih, kemudian baru kita akan tunjuk praktikal. Cuma pada pagi ini dia sedikit detail, kerana inilah soalan-soalan lazim yang kawan-kawan kita ataupun diri kita tanya, Ustaz, kalau saya tertinggal rukuk, Ustaz, kalau saya tertinggal salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah, ni rukun qauli, dia sama saja. Mana-mana rukun yang ditinggalkan, maka kalau sekiranya dengan sengaja ditinggalkan, solatnya tidak sah. Sebab kita kena ikut rukun dan syarat yang telah ditetapkan, seperti mana yang dibahaskan oleh para alim ulama. Lagi-lagi rukun ni dalam keadaan kita mengerjakan ibadah solat. Kemudian ada orang tanya, Ustaz, kalau saya sekiranya teringat, saya tak sengaja, kemudian saya teringat pada keadaan-keadaan tertentu, jadi bagaimana saya nak melakukan? Sebab tu kita kena tunjukkan terus praktikal. Jadi kita pergi ke papan putih. Seperti yang kita sebutkan tadi awal-awalnya, bila kita sebut tentang rukun fi'li, dia ada 6 rukun yang disebutkan sebagai rukun perbuatan. Nanti kita akan tunjuk tamak ninah tu bagaimana yang disebutkan tamak ninah, yang sekali tasbih dan berhenti keseluruhan tubuh badan ni. Tapi sebelum kita nak pergi secara praktikal dalam rukun-rukun itu tadi, maka suka Ustaz nak sebutkan, maknanya kalau sekiranya tertinggal rukun fi'li, ni sedikit detail dan sangat penting. Sebab kadang-kadang kita tak tahu di mana kita nak lakukan, dan akhirnya apa yang dia buat? Dia solat semula. Sepatutnya tak perlu solat semula. Jadi dia akhirnya dia rasa solat ni payah. Dan syaitan bila dia tahu kelemahan kita, maka itulah yang dia akhirnya kita akan meninggalkan solat. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ringkasan daripada kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab ni, dia membahaskan mengenai seseorang yang meninggalkan salah satu daripada rukun. Maka Ustaz buat ringkasan, diambil daripada kitab Imam Nawawi Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab.
Maka ringkasan, terdapat 4 keadaan jika seseorang itu terlupa rukun fi'li. Ada 4 keadaan. Contohnya kita ambil salah satu contohlah. Kita tak perlu buat semua rukun. Contoh tertinggal rukuk. Saya buat contoh tertinggal rukuk ni. Dia semayang Allahu Akbar. Dia dah doa iftitah sunat, kemudian dia dah baca Al-Fatihah, kemudian membaca surah sunat, kemudian sepatutnya dia rukuk. Dia nak rukuk betul. Sepatutnya rukuk. Tiba-tiba dia pergi sujud. Tersujud. Dia tinggalkan berapa rukun? Dua. Rukuk dan i'tidal. Qiyam tadi rukun pertama, rukuk rukun kedua, i'tidal rukun ketiga. Dia pergi tinggalkan 2 rukun dengan tidak sengaja. Sengaja, skip, batal. Solat tak sah. Jadi dia terus sujud. Ni bukan sujud tilawah. Kan? Dia bukan buat kerana niat nak tilawah, tapi dia tertinggal kerana terlupa. Maknanya lepas habis Fatihah, dia pun Allahu Akbar, dia sujud. Baik. Bila dia sujud, apa yang perlu kita buat? Okey, yang ni yang nombor 1, teringat. Waktu tu teringat ketika sujud pada rakaat pertama. Key point dia, maka ni apa yang perlu dilakukan? Okay, sahabat-sahabat kena sedia ni. Sebab kita nak tunjuk praktikal dan kita nak tunjuk di papan putih. Sebab ni sangat penting. Maknanya kalau tadi dia tertinggal rukuk, dia terus sujud, maka Ustaz sebut kat papan putih, baru Ustaz buat praktikal. Dia perlu bangun semula dan melakukan rukuk, kemudian i'tidal dan seterusnya. Macam mana Ustaz? Contohnya macam ni. Okey, tunjuk praktikal. Yang penting kongsi dengan kawan-kawan ni. Penting. Baik, dia berdiri qiyam. Okey, selesai rukun pertama. Dia niat dan sebagainya, dia angkat takbir, dia baca Fatihah, dia dah baca surah, kemudian rukuk dia tertinggal. Kan? Allahu Akbar. Ketika mana dia sujud, pada rakaat pertama ni baru rakaat pertama. Ketika mana dia sujud, dia teringat. Syaitan berkata, "Abilah kau tertinggal rukuk tadi." Jadi apa yang perlu dia buat? Ni sujud ni, dia baru sujud. Teringat tak rukuk. Dia bangun balik, terus rukuk. Dia rukuk. Dengan syarat, itu adalah rakaat pertama. Maksudnya rakaat pertama tu, dia baru mula rakaat pertama, dia teringat, tertinggal rukuk pada rakaat pertama. Jadi dia buat apa? Dia terus bangun balik daripada sujud, dia rukuk terus. Kena mula terus. Dia tak perlu baca Al-Fatihah semula. Dia tak perlu bangun terus balik, angkat tangan. Tak perlu. Sebab yang dia tertinggal tu rukuk. Jadi yang qiyam tu dia dah buat, dia dah selesai. Maknanya dia terus rukuk. Maka mula daripada yang dia tertinggal rukuk. Kalau Al-Fatihah, contohlah. Al-Fatihah ni ada 7 ayat Dia Alhamdulillahirrabbilalamin, dia baca Ar-Rahmanir-Rahim, dia tertinggal. Dia pergi terus Maliki Yaumiddin. Contohlah, dia dah rukuk, dia dah sujud, tiba-tiba dia teringat, tak baca tadi Ar-Rahmanir-Rahim. Maka dia kena bangun balik, ni pada rakaat pertama. Dia kena bangun balik, dia kena baca Al-Fatihah semula ke, dia kena sambung Ar-Rahmanir-Rahim. Mula daripada awal, daripada Fatihah awal Ustaz? Tidak. Jadi macam tadi juga, dia sama juga. Maknanya kalau dia tertinggal, maka ulang yang itu sahaja. Ar-Rahmanir-Rahim, bukan terus rukuk. Daripada Ar-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillah tu tak perlu baca dah. Sebab dah betul. Ar-Rahman-Rahim tu tertinggal. Maliki Yaumiddin tu dia terus daripada tu dia lompat. Jadi dia mula Ar-Rahmanir-Rahim, baru terus yang ke berikutnya. Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak perlu. Sebab apa? Sebab 2 ni dah betul lah. Yang dia tertinggal dan seterusnya. Masya-Allah. Ini yang kena faham. Macam tadi rukuk. Dia teringat. Dia tak perlu bangun balik. Tak perlu bangun, baca Al-Fatihah balik. Tak perlu. Maknanya dia tertinggal rukuk daripada sujud, kan? Terus sujud, terus dia rukuk. Yang tertinggal. Kemudian Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hingga ke seterusnya. Kemudian sebelum bagi salam, sunnahnya bukan wajib, tapi sunnah untuk sujud sahwi. Tak buat tak apa. Dan ingat, nanti ada nota sujud sahwi ni ustaz kena ulang 2-3 kali. Dia tak menggantikan rukun yang tertinggal. Ustaz kalau tertinggal rukun tadi sujud sahwi lah, maka selesai. Tak. Rukun wajib buat sekiranya teringat. Okey? Jelas, itu keadaan pertama, Mbak. Penting Ustaz untuk imam-imam ni khususnya Ustaz. Kadang-kadang imam ni
Allah lupa start balik. Start balik. Ustaz. Tak ci batal dia kata. Siap buat macam ni. Chop. Dia kata, dia kata kita ulang balik. Saya tertinggal. Tak. Ini yang pertama. Baru pertama dai. Baru pertama. Kalau jelas katakan jelas. Tak jelas nanti dai tengok dekat FB. Baik, teringat ketika sujud pada rakaat pertama, maka apa perlu buat? Dia perlu bangun dan melakukan rukuk, kemudian i'tidal dan seterusnya lah. Maknanya rukuk sajalah yang dia tertinggal. Jangan ulang daripada awal. Okey. Itu baru keadaan pertama. Keadaan kedua, teringat ketika rukuk, teringat ketika rukuk pada rakaat yang kedua. Dia tinggal rukuk tadi. Okey, ni dia punya key point. Tertinggal rukuk pada rakaat pertama. Tapi dia teringat itu pada rakaat kedua dan melakukan rukuk. Maka ni ustaz sebut dulu teori dia, kejap lagi praktikal. Maka rakaat pertama tidak dikira dan rakaat kedua menjadi rakaat pertama. Okey, macam mana cara dia? Cara dia. Tadi kalau kita sebut dia teringat ketika tak melepasi, dia tertinggal rukuk tetapi masih dalam rakaat pertama. Maka apa perlu dia buat? Dia bangun balik je. Dia buat rukuk, i'tidal, sujud. Itu keadaan pertama. Keadaan kedua, ustaz tunjuk. Ini dia berdiri, dia niat, kemudian dia takbir, dia baca Fatihah, dia baca surah. Kemudian patutnya rukuk. Dia tertinggal, terlupa. Dia terus sujud. Allahu Akbar. Kemudian dia duduk di antara dua sujud. Kemudian dia sujud kali kedua. Kemudian dia bangun. Rakaat kedua dah. Allahu Akbar. Kemudian dia baca Al-Fatihah. Kemudian lepas baca Fatihah, dia baca surah. Lepas baca surah, dia rukuk. Allahu Akbar. Okey, dalam keadaan rukuk ni dia teringat, Allah, tadi aku tak buat rukuk. Syaitan pun pandai juga. Tak buat rukuk. Jadi macam mana dia nak buat? Dia dah rakaat kedua. Maka rakaat yang kedua tadi, kan? Yang kedua tadi menjadi rakaat pertama. Rakaat pertama tadi batal. Bukan batal, maksudnya tak dikira. Jadi rakaat ni rakaat ni dia dah rukuk, dia teruskan Sami Allahu liman hamidah. Ni adalah rakaat pertama. Kemudian dia sujud Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud. Kalau ikutkan dah rakaat kedua lah. Kemudian dia sujud kali kedua. Sepatutnya dia tahiyat awal, betul patutnya dia tahiyat awal, betul. Tetapi memandangkan dia teringat pada rukuk itu pada dah rakaat kedua, maka dia tak perlu tahiyat awal. Dia terus bangun untuk rakaat. Dia terus bangun. Sebab apa? Sebab dikira sebagai rakaat yang kedua jadi rakaat pertama. Faham Ustaz? Jelas. Baru keadaan yang kedua. Allahu Akbar. Boleh lagi? Boleh ke Ustaz? Tapi Ustaz, banyak ilmu baru Ustaz yang kita dapat pada hari ini. Tapi Ustaz, satu soalan Ustaz. Baik. Berkaitan dengan rukuk Ustaz. Kita tak boleh ni. Rukuk ni orang kata kena letak pembaris kat belakang tu Ustaz. Untuk betul kata rukuk sah tu Ustaz. Betul Ustaz? Baik. Rukuk yang sempurna sebenarnya rukuk yang sempurna di dalam hadis Nabi SAW, bagaimana sahabat meriwayatkan bagaimana rukuk baginda Rasulullah. Sebab Nabi sebut sallu kama raaitumuni usalli, solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku solat. Maka sahabat tengok Nabi SAW solat, dan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, rukuknya Nabi SAW adalah dengan meletakkan tapak tangan ni di atas lutut baginda Rasulullah. Begini Nabi pegang. Jadi kalau yang sempurnanya dia ialah ulama menyebutkan letak gelas tu tak tumpah, dia tak membongkok. Tapi kalau ustaz dah memang orang tu jenis bongkok, tak apa. Itu dah memang kategori dia mungkin sakit ataupun dia tak mampu dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya mampu nak ajar anak, biar dia straight 90 darjah. Straight 90 darjah. Kena buat. Dan jangan kita tengok tapak kaki. Kena tengok tempat sujud. Dan tangan ni letak dekat kepala lutut. Ada orang pegang sini sampai betih kaki. Sampai betih dia pegang. Kalau boleh tapak kaki dia nak pegang. Jadi Nabi sebut dalam hadis dalam mazhab Syafi'i, kepala lutut saya, jangan tengok kepala lutut dai. Setiap orang ada kepala lutut sendiri. Jadi pegang kepala lutut dia sini dan sedikit merenggangkan jari. Itu cara rukuk yang sempurna. Tapi sekiranya dia tak pegang sini, dia pegang sini, sah tak rukuk dia? Jawapannya sah. Tetap sah. Sebab cuma dia tak dapat pahala sunnah. Sebab apa dia sah? Sebab dia dah memang rukuk. Kategori tu adalah kategori dia niat rukuk.
Jadi kata para ahli ulama tetap sah tapi tidak mendapat sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, Allahu akbar. Jadi jelas tu. Jadi memang kita kena train daripada awal anak-anak kita ni untuk rukuk secara 90 darjah tersebut. Tapi ikut pada kemampuan lah. Betul. Kalau memang seorang itu kalanya sudah bongkok badannya, maka pada saat itu dimaafkan. Jadi Ustaz, kita teruskan lagi Ustaz. Baik, boleh teruskan. Boleh kan? Baik. Yang ketiga. Yang pertama, dia teringat ketika mana belum melepasi rakaat kedua. Yang kedua tadi dia teringat dah rakaat yang kedua lah, dah melepasi keadaan yang dia tertinggal. Yang ketiga, dia tertinggal rukuk. Kita ambil lah, semua tertinggal rukuk. Teringat ketika sebelum memberi salam. Contoh, sebelum memberi salam ni, dia dah tahiyat akhir ni. Iblis pun datang, syaitan. Kau tertinggal rukuk, oi. Kan? Kita pun fikir, tertinggal rukuk. Jadi apa yang kena buat? Maka tu apa yang dia kena buat? Dia perlu tambah satu rakaat. Sebelum bagi salam ni, tambah Allahu Akbar. Tambah. Apa yang dia kena buat? Baca Fatihah, baca surah, rukuk seperti biasa, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Ustaz sikit lah. Kemudian sujud kali pertama kan? Sujud. Duduk antara dua sujud, semua bacaan seperti biasa. Sujud kali kedua, kemudian duduk tahiyat akhir. Okey, perlu tak baca tahiyat akhir? Tak perlu Ustaz. Sebab dia tinggal tadi rukuk, bukannya tahiyat. Betul Ustaz? Jawapannya dia kena baca tahiyat akhir. Kena baca tahiyat akhir. Oh, dia lain Ustaz. Dia kena baca tahiyat akhir. Sebab dia tak boleh pergi dah. Ni dia dah tertinggal tadi, maka tahiyat akhir itu dia kena baca juga. Maka dia baca tahiyat akhir, habis tahiyat akhir, sebelum dia nak bagi salam, kita dah sebut sunat. Sunatnya dia tak buat tak apa, tapi sunat, dan sunat sujud sahwi ni tidak boleh menggantikan rukun. Maka sunatnya sebelum dia nak bagi salam tu, dia sujud sahwi, kemudian duduk di antara dua sujud, bacaan biasa, kemudian sujud kali kedua sujud sahwi, kemudian dia tahiyat akhir, duduk macam tahiyat akhir ni, kan, tawarruk ni, tapi tak perlu baca tahiyat akhir, kemudian dia bagi salam. Itu sekiranya dia teringat sebelum bagi salam. Kalau selepas bagi salam, yang tu keadaan yang keempat. Okay. Teringat ketika selesai memberi salam, dalam waktu yang tidak lama. Maknanya waktu yang tidak lama ni begini. Dia bagi salam, contohlah dia duduk, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia duduk kejap kan, dia zikir, datang syaitan. Lupa rukuk tadi. Lupa rukuk. Jadi apa nak kena buat? Maka tu perlu bangun menambah satu rakaat. Tambah satu rakaat je. Tambah. Kalau tempoh masa yang pendek. Dia dah bagi salam dah. Dia dah duduk. Tak kira lah dia duduk begini ke, dia dah tengah ni ke kan. Duduk tapi dalam keadaan tidak lama. Ustaz, tidak lama tu berapa panjang? Mengikut keadaan uruf. Uruf ni, adat orang kata, alah adat tu dia kata, alah tak lama ni. Dia agak-agak je, tak lama ni. Maka waktu tu dia bangun balik, dia teringat, dia bangun balik. Tanpa bercakap. Tak bangun balik, Allahu Akbar. Bacaan Fatihah, baca surah, rukuk, kan, i'tidal, sujud kali pertama, duduk di antara dua sujud, sujud balik, kemudian sujud kali kedua, kemudian duduk tahiyat akhir. Perlu tak baca tahiyat akhir? Perlu. Baca tahiyat akhir semulalah. Sebab dia menggantikan satu rakaat. Ustaz, maknanya tahiyat akhir ni dua kali ke? Tidak, yang tadi tu menggantikan semulalah kata ulama. Maka baca tahiyat akhir, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sekiranya dia pendek, waktunya tak lama. Waktunya tak lama. Okey, baik. Jadi Ustaz, sebelum kita tengok yang kalau yang lama tu Ustaz, kita berhenti berehat seketika lah. Jadi kita nak bagi Ustaz berehat sekejap sebab Ustaz banyak pergerakan tadi tu. Jadi sebelum tu sekalian, terus kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar saya lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sahabat sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sama-sama pada pagi ini kita mengambil ilmu, memperbaharui diri kita tentang rukun solat berkaitan dengan rukun fi'li. Jadi ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, boleh terus berhubung dengan kami di talian 1800881677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz
TV3. Sahabat-sahabat penonton sekalian, jom sama-sama kita sebarluaskan ilmu kita dapat pada pagi ini. Tekan butang kongsi ramai-ramai. Mudah-mudahan ramai lagi yang boleh mendapat manfaat yang bersama. Apatah lagi ilmu pada pagi ini. Saya ingat saya dah cukup dah ilmu berkaitan dengan rukun fi'li ni. Tapi bila kita lihat balik, rupanya banyak lagi yang perlu kita pelajari. Jom kita sama-sama tambah ilmu, kita sama-sama kongsi kebaikan, insya-Allah. Jadi jom kita dengar lagi Ustaz sambungan untuk yang terakhir, part Ustaz. Yang keempat tu kalau dah tempoh yang lama pula Ustaz. Bagaimana? Silakan. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita sebut beberapa keadaan sekiranya kita tertinggal salah satu daripada rukun, iaitu rukuk. Maka kita tengok keadaan di manakah kita itu. Adakah tertinggal pada sama rakaatnya atau tertinggal rakaat yang berbeza. Kemudian yang ketiga, kalau sekiranya dia teringat sebelum memberi salam, tapi kalau selepas memberi salam, maka dibahagikan dua, kata para ahli ulama. Sekiranya dia tertinggal itu selepas beri salam dalam keadaan yang tidak panjang. Ada ulama sebut keadaan tak panjang ni adalah keadaan satu rakaat. Tu kadar tempoh satu rakaat ni dalam seminit lebih lah. Kan seminit lebih lah. Seminit lah kita ambil seminit. Jadi tempoh dalam keadaan uruf itu 1 minit. Cuma Ustaz tak naklah sebut 1 minit sebab tak disebutkan oleh para alim ulama. Sebab bila kita sebut, mana dalil dia Ustaz? Tapi ulama sebut dalam kadar 1 rakaat ataupun mengikut uruf. Uruf ni mengikut kalau 2 minit, tak lama lagi. Tak lama lagi, dia rasa tak lama. Jadi bila tak lama, dia bangun je balik. Tambah 1 rakaat dan dia kena buatlah tahiyat tu sebab rakaat itu rakaat yang gantilah. Baik. Kemudian kalau sekiranya lama dia dah habis pergi makan nasi kandak. Dah makan nasi kandak ni tengah-tengah makan syaitan datang. Kau tak buat rukuk tadi. Jadi takkan dia dah basuh tangan sebelah tu dia tambah rakaat. Tak boleh. Jadi apa yang dia kena buat? Maka sekiranya ni kalau kita baca sambung, maka jika dalam waktu yang lama, maka dia perlu mengulangi solat semula. Start pada awal balik. Start daripada awal. Dia dah tak boleh dah nak skip-skip ni ataupun dia nak orang kata sambung-sambung dah tak boleh dah. Dia kena ulang semula. Sekiranya dah lepas daripada waktu start, teringat dah tadi solat zuhur, teringat waktu asar, maka solat zuhur tu dia qada semula lah. Sebab dia meninggalkan rukun. Sebab tu rukun tak boleh tinggal. Dalam apa juga keadaan sakit, Ustaz saya kena masalah buah pinggang contohlah, tak boleh nak rukuk ataupun saya uzur, maka dia kena juga rukuk dalam keadaan yang dia mampu. Sebab tu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, rukun kena didatangkan dengan keadaannya. Tak boleh kita nak biarkan rukun tu kita tak buat. Dia kena datang, tapi ada keuzuran, maka di sana ada kaedah-kaedah yang tertentu. Okey, sedikit nota. Dah sebut dah tadi tapi Ustaz suka ulang. Sujud sahwi sunnah. Ni perkataan sunnah ni kena pegang betul-betul ni. Sebab ada orang ingat wajib. Ni perkataan sunnah, iaitu sunat. Ustaz, beza sunnah dengan sunat samalah. Kan cuma daripada istilah. Dilakukan ketika lupa sebelum memberi salam, dan sujud sahwi tidak boleh menggantikan rukun yang terlupa. Maksudnya bila kalau kita terlupa rukun, jadi kita kata, tak apalah, rukun ni tak perlu buatlah, kita ganti dengan sujud sahwi. Tak boleh. Tak dibenarkan. Rukun kena buat dengan rukun. Kemudian, dia dalam mazhab Syafi'i sebelum beri salam. Sunat sebelum beri salam. Ada dalam pandangan mazhab Syafi'i, boleh dilakukan selepas beri salam. Tapi kebanyakan kata sebelum bagi salam. Kalau sekiranya dah bagi salam, baru teringat, tak buat pun tak apa. Tidak jadi masalah kerana dia adalah sunnah. Ini 4 keadaan sekiranya kita tertinggal rukuk. Tapi satu lagi situasi Ustaz, memang terlupa tu. Tak teringat dah. Tak apalah. Dia maafkan. Afallahu anhu lah. Maknanya Allah memberikan kemaafan. Jadi kalau tak teringat langsung, tidak jadi masalah. Tidak ada masalah, insya-Allah. Jadi Ustaz, ini dalam konteks teringat Ustaz. Tapi bagaimana pula dalam konteks selepas beri salam, orang yang peringatkan makmum belakang? Bagaimana Ustaz? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pernah berlaku pada Nabi SAW, iaitu kisah Zulyadain. Zulyadain ni dia yang mana baginda Rasulullah SAW, dia tertinggal bukan saja rukuk, 2 rakaat lagi Nabi tak buat. Nabi buat 2 rakaat je. Tahiyat awal tu Nabi bagi salam. Kan? Kemudian Zulyadain sebut pula kepada Nabi, dah bercakap pula, ya Rasulullah,
adakah solat hanya 2 rakaat ataupun diqasarkan, dipendekkan? Maka Nabi kata, betulkah apa yang disebutkan oleh Zulyadain? Nabi tanya sahabat, betul ya Rasulullah. Maka Nabi sambung balik. Jadi pada kadar itu ulama, ni hadis yang sahih, pada kadar itu ada ulama sebut Nabi dah berjalan dah. Nabi dah, ada yang sebut Nabi dah berkata-kata dah. Jadi kata ulama, kalau sekiranya bercakap itu bukanlah dalam erti yang menyebabkan orang kata nampak luar daripada solat, maknanya sembang mengenai tentang solat, lupa. Contoh kalau dai buat, contohlah, dai tahiyat akhir, dah bagi salam ni, dai dah bagi salam tengah wirid. Subhanallah. Saya yang teringat ni, saya teringat, tadi tak buat. Saya pun sebut, Imam, tadi lupa 1 rakaat lagi. Jadi bila dia teringat, bila dah dimakmumkan, imam boleh confirm dengan makmum belakang. Tanya, betul ke? Betul. Orang lain pun kata, betul. Jadi dia tambah 1 rakaat. Tu dia bangun? Dia bangun terus, tambah. Yang makmum yang mungkin dia pun terlupa dengan imam, kemudian dia teringat, maka dia bangun, ikut imam. Imam Allah Akbar, dia buat Allah Akbar. Dan ini berlaku pada zaman Rasulullah. Maka kata ulama, tidak jadi masalah. Yang tak boleh tu, bila dah habis solat, imam pun dah pergi makan nasi kandar lagi ya. Dengan dia duduk-duduk, imam tadi imam terlupa, kenapa tak tegur saja, ingat, imam mestilah ingat. Jadi waktu tu solat itu macam tadi, dia kena ulang semula, sebab pada kadar uruf ataupun adat yang dah berhenti panjang. Jadi kalau orang kata, ustaz dah bercakap bahasa Melayu ni ustaz, ialah bercakap untuk nak membetulkan, tak apa, ketika mana macam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat ni dibahaskan oleh para alim ulama. Imam tertinggal, takkan nak cakap bahasa Arab, dia bahasa Arab pun dia tak boleh. Tertinggal imam satu rukun ataupun rakaat tadi, saya pun terlupa, baru saya ingat. Jadi makmum yang lain pun dia pun mengiyakan, maka tambah yang rakaat yang tertinggal tadi. Allahu Akbar. Itu dalam konteks dia tak boleh pula lepas habis makan tu terus ajaklah jemaah, jom kita start balik lah. Start balik. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab, terungkai segala kekusutan kita juga kekeliruan kita sama ni, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita raikan soalan pertama Ustaz daripada penonton kita, daripada Kak Iyad. Assalamualaikum Ustaz Dai. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah tidak sah solat sekiranya kadar tamakninah terlalu lama? Dan bagaimana yang dikatakan tamakninah ketika sujud? Dan soalan kedua, apakah dengan menggerakkan jari sewaktu lafaz syahadah itu sunnah? Dan yang ketiganya, mohon Ustaz kongsikan pergerakan kepala, badan dan pandangan mata ketika memberi salam. Terima kasih Ustaz di atas tunjuk ajarnya. Kak Yat, Bandar Tasik Puteri Rawang, Selangor. Silakan. Nama FB Kak Yat lah. Kak Yat Nur Hayati, Puan Nur Hayati Ismail. Baik, ada 3 soalan yang sangat penting. Saya rasa nak jawab ni, 3 ni sedikit panjang sebab kita nak tunjuk praktikal. Okay, apakah tidak sah solat sekiranya kadar tamakninah terlampau lama? Kita kena tahu bahawa mana rukun panjang, mana rukun pendek. Rukun panjang ini kita tahu kalau sekiranya kita tertinggal Fatihah, kita adalah makmum masbuk, bukan makmum muafiq, maksudnya kita muafiq dengan imam. Berdiri kita pada kadar sempat membaca Al-Fatihah dalam konteks 30 saat. Maknanya berdiri kita tu melebihi 30 saat, maknanya kita dah kategori makmum muafiq. Jadi kalau sekiranya kita tak habis Fatihah, imam dah rukuk, maka rukuk rukun panjang. I'tidal rukun pendek. Sujud pertama rukun panjang. Duduk di antara 2 sujud rukun pendek. Sujud yang kedua rukun panjang. Maknanya kalau dia bangun kita masih belum rukuk, maka terbatallah solat kita. Maknanya terbatallah kita dengan imam, patut kena ikut. Innama ju'ilal imam liyutamma bih, dijadikan imam untuk ikut, bukan untuk lawan. Biarkan imam buat seorang, tak boleh. Jadi kalau tamakninah terlalu lama ni, kata ulama, sekiranya dia buat pada rukun pendek. Apa rukun pendek? I'tidal. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdan katsiran tayyiban wa mubarakan fi. Itu tak apa. Tapi dia duduk saja. Duduk kan, i'tidal. Melebihi kadar membaca Al-Fatihah, maka pandangan ulama kebanyakan dalam mazhab Syafi'i kata tak boleh, tak sah. Batal solat dia. Kenapa? Pada kadar bacaan Fatihah, cuba buat. Macam mana nak tahu kadar bacaan Fatihah?
Yang biasa kita tekan yang jam tu, tengok Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilalamin. Ustaz buat dah lebih kurang 30 saat. Lebih kurang lah bacaan yang mu'tadil, yang pertengahan. Jadi kalau dia melebihi berdiri ni lebih 1 minit, lebih 30 saat, maka tak sah pada rukun pendek. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sekiranya rukun yang panjang, dia rukuk lama, maka dia tengok situasi. Satu, dia solat sendiri ke solat berjemaah. Kalau solat berjemaah, hukumnya makruh panjang. Sebab ada makmum. Jangan ingat kita seorang. Kan? Makmum ada Zulhajjah. Macam yang disebutkan dalam satu hadis Muaz. Muaz baca rakaat pertama Al-Fatihah, lepas baca Fatihah dia baca surah Al-Baqarah. Bukan 1 hingga 5, 1 hingga 286. Jadi Nabi, "Afattana ya Muaz, adakah kau nak memberi fitnah wahai Muaz? Adakah kau nak menimbulkan fitnah wahai Muaz?" Nabi marah dia. Maka kata ulama, sekiranya solat berjemaah makruh sekiranya melebihi 3 tasbih. Ini di dalam kitab mazhab Syafi'i ni, detail. Jadi kata ulama, kalau sembahyang jemaah tasbih 3 kali je. Jangan banyak. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Cukup. Sebab apa? Sebab berjemaah. Tapi kalau solat seorang, nak panjang tak apa. Nak 2 jam tak apa kan? Nak, tak ada masalah. Tapi yang seorang yang subhana rabbiyal a'la, paling laju. Paling laju. Jadi kalau seorang, ulama membenarkan. Kalau berjemaah kena tengok. Baik. Tamak ninah ni bagaimana? Sedikit. Tamak ninah ni dia mestilah kita rukuk dan berhenti keseluruhan tubuh badan. Maksudnya kan, Allahu Akbar, berhenti keseluruhan tubuh badan. Ni semua berhenti, dia tak boleh Allah macam tu. Dia macam spring tu. Tak boleh. Dia kena berhenti seluruh tubuh badan dan pada kadar sekali tasbih subhanallah. Itu tasbih lah, ataupun subhana rabbiyal a'la, ataupun subhana rabbiyal azim. Jadi sekali tasbih itu sudah memadai, disebut sebagai tamak ninah. 2 syaratnya, berhenti keseluruhan anggota badan pada kadar sekali tasbih. Itu dah cukup. Okey. Baik, yang kedua, Angkat jari waktu lafaz syahadah. lafaz syahadah ni. Perbezaan mazhab. Mazhab Syafi'i disebutkan di dalam hadis-hadis yang disebutkan Bukhari, Muslim dan sebagainya, Nabi SAW mengangkat jari. Waktu lafaz syahadah. Imam Nawawi menyebutkan bila kita nak mengangkat jari ni. Saya nak tunjuk contoh. Kan? Contoh ni, tayat awal lah kita buat. Tayat awal senang. Asyhadu an la ilaha illallah, angkat. Illallah tu angkat. Asyhadu an la ilaha illallah. Dalam hadis baginda Nabi SAW mengangkatkan jari, ni dalam hadis Bukhari, dan meletakkan tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri dan memegang sedikit lutut. Kan? Taklah macam ni. Macam ni susah kan? Jadi macam ni lah, macam biasalah, pada kadar yang kita buat lah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Ini yang kita angkat dalam mazhab Syafi'i. Sampailah habis. Okey. Dalam mazhab yang lain, contohnya mazhab Maliki, mereka menggerakkan, disebut sababah, menggerak-gerakkan jari begini, ataupun dia buat pusing begini. Ketika mana? Ketika memberi salam ke atas baginda Rasulullah. Sebab apa? Sebab dia doa. Ini doa ni. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Ni. Jadi dia menggerak-gerakkan. Sebab itu adalah lafaz yang disebut sebagai khabar, dan dia termasuk dalam bab doa. Dan kata ulama, boleh buka dalam Muwatta Imam Malik, boleh buka dalam Mudawanah mazhab Maliki dan mazhab-mazhab yang lain yang menggerakkan jari ni, maka mereka berdoa. Itu yang menggerakkan jari tu supaya Allah angkat doa yang didoakan. Tapi kita mazhab Syafi'i tak perlu. Mazhab Syafi'i illallah. Itu saja. Jangan gerak. Saya dekat Morocco hari tu 10 tahun. Waktu saya semayang subuh, imam dan makmum mazhab Maliki, kita mazhab Syafi'i. Konsisten Syafi'i ketika solat. Asyhadu an la ilaha illallah. Macam ni. Waktu tu, waktu subuh, kawan sebelah saya tak kenal lah, pak cik sebelah, dia gerakkan jari saya. Dia tolong gerakkan Ustaz. Dia tolong gerak macam ni. Saya pagi-pagi tu duduk, apa hal lah. Tapi biarkan je lah.
Habis-habis tu dia kata anta min ahlina, kau masuk neraka dah kata. Sebab tak gerakkan jari. Tapi kita mazhab Syafi'i. Tapi Ustaz, kalau macam tambah sikit Ustaz lah. Kalau orang tu dia mazhab Syafi'i tapi tiba-tiba waktu solat tu dia buat pergerakan tu, adakah sah Ustaz? Kalau dia mengetahui dalil, tak apa. Tidak ada masalah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan terungkai kekeliruan kita berkaitan dengan bab tersebut. Ada lagi satu soalan pada ayat. Dan sebelum itu kita berehat seketika. Jangan kemana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu yang keliru, kembali sebentar saja lagi insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita telah berjaya mengumpulkan dana untuk cerucuk. Dan sekarang ini ramai yang bertanya, apa lagi yang boleh mereka menyumbang? Ayo sama-sama kita membuka peluang bagi menyumbang membina sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia dengan satu kaki RM350 dengan keluasan 72,000 kaki persegi. Ayo sama-sama kita membuat saham akhirat kita di sana nanti. Akademi Al-Bayan, satu agama, pelbagai bangsa. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini. Rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru dibawakan khas oleh Akademi Al-Bayan pada pagi ini. Jadi Ustaz, kita lihat sedikit VT yang ditunjukkan tentang pembinaan kompleks tahfiz anak-anak mualaf pertama di Malaysia Ustaz. Jadi Ustaz, bagaimanakah progres terkini Ustaz dalam pembinaan tersebut? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Da'i Luqman, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, yang budiman, yang mempunyai jiwa untuk berdakwah di jalan Allah, yang ingin membantu bersama-sama. InsyaAllah Ustaz mengajak kita sama-sama berusaha untuk mendapat redha Allah. Ini utama. Keutamaan kita meletakkan redha Allah melebihi segala-galanya. Sebab tu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, bila kita meletakkan kita mencari redha Allah, maka kita akan bahagia dunia akhirat. Tetapi kalau kita mencari redha manusia, maka mungkin manusia tidak akan redha apa yang kita buat. Maka keredaan Allah itu adalah yang paling utama. Antara benda yang kita nak mendapat redha Allah ni adalah dengan kita menyambung apa yang telah dilakukan oleh kekasihnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Kalimatul haq, kalimah yang paling benar adalah dengan kalimah menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iaitu tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau ya Allah, dan tiada iaitu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pengutus Allah Subhanahu wa taala Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Pertubuhan Akademi Al-Bayan sekarang ini, kita nak membina sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Alhamdulillah, ramai dah tahu dah. Dan Ustaz mohon untuk kita kongsikan, kawan-kawan yang masih lagi belum mendapat liputan, masih lagi belum tahu, maka beri tahu kepada mereka, inilah yang kita mahukan. Maka kita boleh membantu daripada segi doa, kata semangat, dengan kita menyokong, dengan kita sebarkan, dengan kita menderma, berinfak, berwakaf, dan membantu mualaf-mualaf mungkin dengan zakat dan sebagainya. Maka kami di Pertubuhan Akademi Al-Bayan usaha bersama dengan pihak berwajib. Sebenarnya kita ni alhamdulillah, apa yang kita lakukan, kita nak membina kompleks 3 budaya. Kalau tengok di skrin sekarang ni, inilah kompleks 3 budaya, nak menarik orang-orang yang masih lagi belum memiliki hidayah Allah, non muslim lah kita sebutkan, dan mereka yang masih belum faham, untuk mereka hadir, datang, tengok Islam tidak pernah meminggirkan apapun budaya kamu, apapun bangsa kamu, apapun bahasa kamu. Islam bila dia masuk dalam saf, bila dia solat, satu je kita sembah, iaitu Allah. Dalam satu saf kita tidak mengira apapun kepelbagaian bangsa kamu. Sebab tu tagline kami, satu agama pelbagai bangsa. Inilah yang menyatukan ummah sebenarnya dengan agama. Kita tak boleh bersatu dengan duit, kerana duit akan habis. Kita tak boleh bersatu dengan pangkat, kerana ada kasta dalam kehidupan ni. Ada orang kata, oh saya kedudukan saya, pangkat saya berbeza dengan pangkat kamu. Tetapi kita bersatu dengan agama Allah. Sebab tu yang paling Allah sayang bukan kerana paling dia pandai, tidak, bukan dia ada PhD, tidak, tapi yang paling bertakwa di sisi Allah. Jadi alhamdulillah sahabat-sahabat, saya nak maklumkan kita telah mendapat kelulusan KM, kebenaran merancang ini, daripada Majlis Pembandaran Alur Gajah. Kita submit plan, kita masuk seperti mana undang-undang suruh sebut, kita masuk dan alhamdulillah telah mendapat kelulusan. Mereka telah memberikan kelulusan. Sebab bangunan yang kita bina ni bukan saja kita nak bina sekarang, tapi kita mohon
doa kepada Allah sampai hari kiamat. Sebab tu kita masuk dengan perancangan yang tersusun insya-Allah dengan izinnya. Sebab kita tak nak kejadian-kejadian yang tidak diingini kepada tahfiz-tahfiz ini. Kita nak berdakwah di jalan Allah, melahirkan para dai mualaf untuk mengajak manusia mengenal Allah, untuk mengajak manusia kembali kepada Allah dengan menyatakan kalimah la ilaha illallah. Maka pahala ganjaran yang paling besar apabila sahabat-sahabat mualaf ni berdakwah, orang masuk Islam, kita dapat tak ganjaran? Dapat. Sebab kita menyumbang. Terbenanya Al-Bayan ini hasil sumbangan kita, maka berwakafnya kita, maka kita dapat sumbangan dan kita mendapat pahala. Dan mereka yang belajar ni, mu'alaf ni, baru mengenal Islam. Mereka baru nak belajar solat. Jadi bila setiap kali mereka solat, kita dapat tak pahala? Kita dapat pahala. Maknanya pahala yang besar, cukup besar yang Allah sediakan. Sebab apa? Sebab kita mendidik mu'alaf seperti kain putih yang kita nak didik, dan setiap kali dia solat, dia baca Quran, dia tahu hasil daripada pertubuhan Akademi Al-Bayan sumbangan kita ni, kita dapat saham akhirat. Mereka Islamkan orang, dapat pula saham mengislamkan orang, besar. Sebab tu dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, Ustaz mengajak, ayo sama-sama kita menyumbang. Jangan berhenti sumbang. Sumbang waktu subuh, hari Jumaat, nak teringat sumbang, Al-Bayan. Akademi Al-Bayan. Nak pergi ke tapak boleh tengok seperti nombor yang tertera, sama ada nak bank in ke, nak potongan bulanan, semuanya boleh. Boleh layari website kita www.akademialbayan.com. Dan kita juga buka ruang. Hari tu dah habis dah. Ramai. Kita buka ruang daripada semua pelusuk, tak kiralah di mana pun kita berada, Singapura ke, Thailand ke, 71,000 kaki persegi. Tak besar. Tetapi kita memerlukan RM350 satu kaki persegi untuk membina bangunan yang telah kita dapat kelulusan ini, insya-Allah. Jadi kita dapat kelulusan daripada Kerajaan Negeri Melaka, kita dah berjumpa dah, alhamdulillah. Mereka sangat menyokong. Datuk Mufti Melaka, Majlis Agama Islam Melaka untuk kutipan, Jabatan Agama Islam Melaka untuk silibus dan sebagainya. Semuanya kita berjumpa dengan pihak berautoriti ni supaya apa? Senang. Kita selari kaedah kita, apa misi kita, selari dengan apa yang nak dibawa oleh badan berautoriti. Sebab tu ayo sama-sama kita menyumbang, dan bukan saja boleh menyumbang ke tabung, kita boleh membeli sambil menderma. Sambal teriak, memang ramai dah teriak dah tak dapat. Habis dah. Tak dapat. Habis dah sebab kita buat habis, buka habis, buka 500 habis. Habis ni bukan sebab apa? Sebab orang tahu membeli sambil menderma, dan alhamdulillah feedback dekat Shopee, dekat ni semua, alhamdulillah senang. Ada yang jumpa ustaz, saya nak bawa pergi travel, nak bagi kat anak pergi asrama, sekolah dan sebagainya. Alhamdulillah, semoga Allah berikan kebaikan, dan kita pun memang homemade kita buat, bukan kita ambil daripada tilang, tak, kita buat sendiri. InsyaAllah semoga ia menjadi saham dan boleh membantu kompleks ini nanti, insyaAllah. Jadi sama-sama support pertubuhan Akademi Al-Bayan. Ada QR code dan sebagainya, maka sebarkan kepada kawan-kawan yang masih lagi belum tahu, dan boleh follow juga ustaz di orang kata media sosial. Dan kalau sekiranya siapa-siapa yang nak kelas percuma, ni fik ni, kalau dekat TV ni mungkin waktu tu pendek, tapi boleh kita sertai kelas fikul jali disebut, ataupun forensik solat, puasa dan sebagainya. Ada nota disediakan, boleh berhubung dengan admin kami, insya-Allah semuanya percuma untuk anda. Yang penting kita nak datang, hadirkan diri untuk belajar, dan insya-Allah setiap perkembangan kita akan wawarkan di media sosial kita. Jazakallah khairan katsir. InsyaAllah. Teringat saya satu hadis Nabi lah berkaitan dengan apabila matinya seorang anak Adam itu, maka terputus segala amalan kecuali 3 perkara: doa anak yang soleh, ilmu yang dimanfaatkan, serta sedekahul jariah atau sedekah yang berterusan. Jadi bila kita menyumbang untuk pembinaan kompleks ni, insya-Allah ketiga-tiga perkara ini kita akan dapat perolehi bersama, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, kita nak labuhkan tirai terlebih dahulu TV3. Jangan lupa untuk saksikan sambungan perbincangan kita berkaitan dengan rukun qauli, rukun fi'li ini di TV9 sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Akademi Al-Bayan membawa impian besar untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri, sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mu'alaf agar mereka mengenal Islam.
Alhamdulillah, saudara penonton sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini. Rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru menerusi TV9 dekat di hati. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi kekal bersama kami. Kembali kita sama-sama untuk mempelajari ilmu berkaitan dengan rukun fi'li berdasarkan rukun-rukun solat yang kita ketahui. InsyaAllah pada pagi ini banyak ilmu-ilmu yang baru yang kita dapat perolehi. Jangan lupa untuk sama-sama kita kongsikan, tekan butang kongsi, ayo sama-sama kita sebarluaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini kepada seberapa ramai yang boleh, agar kesemua orang dapat memperbaiki solat masing-masing, insya-Allah. Jadi kita nak teruskan lagi Ustaz, dengan sebab kita masih lagi berhutang dengan Kak Iyad, kita satu lagi soalan ni. Itu soalan ketiga berkaitan dengan mohon Ustaz kongsikan pergerakan kepala, badan dan pandangan mata ketika memberi salam, Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih pada Da'i Luqman, kepada Puan Nur Hayati. InsyaAllah soalan yang ketiga kita nak jawab sebanyak mungkin soalan-soalan tu kita nak jawab, tapi bila nak tunjuk praktikal supaya kita lebih jelas dan faham dan kita tahu keadaan bagaimana sekiranya kita lakukan, adakah betul ataupun tidak. Baik, sekarang ni soalan nombor 3 adalah pergerakan kepala, badan, pandangan, mata ketika memberi salam. Baik, kita duduklah. Nak bagi salam ni kena duduk, dia bukan salam ni. Itu salam lain. Okey. Salam ni sudah pasti kita akan duduk. Yang pertamanya, duduk yang kita duduk itu adalah duduk tawaruk. Duduk ni ada 3 jenis. Duduk pun ada 3 jenis. Dia ada iftirash, dia ada tawaruk, dia ada iqa'. Jadi nanti saya akan tunjukkan. Tetapi duduk tawaruk adalah duduk tahiyat akhir lah, macam yang biasa kita duduk kan. Saya dulu waktu sebelum kita belajar sekolah-sekolah rendah dulu, kita ingat duduk ni kepala kena seret tau. Baru nampak khusyuk. Dia tak boleh duduk tegak. Jadi rupanya duduk kepala macam ni bukanlah menjadi syarat sebenarnya. Sebab bila kita duduk sini, kan keadaan badan kita tu sengit, jadi kepala kita pun ikut sengit. Tapi kalau kita badan kita straight, tidak jadi masalah sebenarnya. Maka bagaimana kedudukan badan kita? Badan kita bila kita duduk tahiyat akhir ni, kita duduk begini, maka badan kita adalah menghadap kiblat lah. Dia tak boleh badan kita begitu. Sebab memalingkan ke arah selain daripada kiblat membatalkan solat. Jadi badan kita mestilah menghadap kiblat. Jadi kepala kita, maka mata kita mestilah di tempat sujud walaupun kita telah selesai sujud. Itu mata. Dan sekiranya kita nak bagi salam, bagaimana? Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat meriwayatkan bahawa apabila Nabi memberi salam, Nabi memaling belah kanan dan belah kiri, sehingga nampak putihnya pipi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi salam bagaimana? Kata ulama, assalamualaikum warahmatullahi tu, dia boleh kita bagi assalamualaikum, boleh, ataupun yang paling sempurna assalamualaikum warahmatullahi, tu paling sempurna. Jadi bila kita nak bagi salam, sebut assalam tu kiblat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Pandang, jangan pandang sikit lah. Jeling lah. Jadi kalau dia jeling lah, assalamualaikum, jeling macam tu. Jadi tak menepati sunnah, tak dapat pahala sunnah. Tetapi adakah dia batal solat? Maka jawapannya tidak batal solat, kerana rukun qauli adalah memberi salam, memalingkan muka itu sunnah hai'ah. Sunnah hai'ah ni kalau tak buat tak apa, tapi kalau buat dapat pahala. Jadi memalingkan muka, assalamualaikum ni ke kanan, sehingga orang belakang nampak pipi kita, tapi jangan tanya nampak tak pipi saya. Jadi bagi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tak masuk Ustaz? Boleh angguk Ustaz? Yang angguk. Angguk ni tidak ada dalam mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalam, tidak ada. Maknanya yang ada adalah kita memberi assalamualaikum warahmatullahi, kemudian kita paling assalam, paling dulu. Ni yang sunnah ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi angguk tu tidak ada disebutkan. Baik. Kalau tak nak paling, assalamualaikum warahmatullahi, ada ataupun tidak? Ada riwayat mengatakan Nabi ada yang tidak berpaling. Ada riwayat yang mengatakan Nabi berpaling belah kanan saja. Ada riwayat mengatakan paling kanan dan kiri. Dalam mazhab Syafi'i, berpaling kanan dan kiri merupakan sunnah dalam yang dilakukan, yang diambil oleh dalam pandangan mazhab Syafi'i. Jadi assalam tu kita tengok depan dulu, macam ni kan mata kita, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tak perlu angguk je tu. Ustaz, kalau kita angguk Ustaz, batal tak batal Ustaz? Tidak.
Tak batal. Tidak batal lah, sebab pergerakan kepala, tangan dan pergerakan itu adalah disebutkan pergerakan kecil. InsyaAllah. Jadi Ustaz, kita dah halang duduk ni Ustaz. Kita nak raikan soalan yang berikutnya berkaitan dengan sujud Ustaz. Jadi soalannya daripada Puan Jura Azlin, daripada Puan Jura Azlin kita. Kita cuba lihat soalan daripada Puan Jura kita berkaitan ni soalan daripada Puan Jura Aziz Sufian kita ni berkaitan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan semua, semoga kita semua dalam rahmat Allah dan lindungan Allah SWT. Soalan pertama, iktidal daripada rukuk merupakan rukuk yang pendek serta dituntut agar diringankan. Bagaimana katakan iktidal boleh dipanjangkan dan tidak membatalkan solat? Soalan keduanya, ketika iktidal ada zikir amat digalakkan untuk membaca, apakah zikir tersebut serta fadilatnya? Mohon pencerahan. Ustaz, sebelum tu Ustaz, soalan berkaitan dengan soalan tu mungkin kita terlepas, saya tersilap lihat. Berkaitan dengan sujud, dia tersujud dekat atas telekung bagi wanita. Bagi wanita. Maka pada saat itu dia tak sah sebab telekung kan perkara ataupun alat yang boleh bergerak Ustaz. Jadi Ustaz, bagaimanakah pada saat itu dia nak menggantikan balik sujud tersebut? Dan soalan keduanya, bagaimanakah keadaan tangan? Berbeza antara lelaki dan perempuan ni, kedudukan tangan sewaktu mana bersujud Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih pada da'i, sahabat-sahabat yang dirahmati. Puan Jura nanti kita akan jawab. Tadi sedikit tambahan Ustaz nak sebut tapi terlupa sebab banyak sangat bagi salam tadi. Kita pun pening. Okey. Perkataan Assalamualaikum, dia tak sebut Assalamualaikum kan, ada alif lam syamsiah atau alif lam sin kan. Assalamualaikum itu perkataan yang betul. Dia tak boleh Assalamualaikum sebab ulama khilaf dalam mazhab Syafi'i, ada kata tak sah, ada kata yang sah. Dua pandangan. Tetapi yang paling bagus, jangan tertinggal assalam, alif lam tu jangan tinggal. Dia kata Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang tu jangan tinggal. Dia mesti Assalamualaikum warahmatullahi. Keluar daripada khilaf. Walaupun dalam mazhab Syafi'i. Jelas? Baik. Tadi kalau kita tengok dalam keadaan sujud, da'i sebut, bagi wanita, dia tersujud di atas telekung. Tersujud, kita kena tahu bahawa sujud ini dia tak boleh sujud di atas benda yang bergerak bersama dengan kita. Maksudnya telekung tu bergerak dengan kita. Sejadah ni dia tak ikut kita. Dia melekat situ. Dia duduk situ, statik. Jadi kita yang pakai telekung, wanita lah. Jadi bila dia sujud, contoh dia sujud, dia tersujud atas telekung. Jadi bagaimana dia nak buat? Dia tarik balik, dia bangun balik, tarik telekung dia tu, sujud balik. Jangan biarkan dia sujud di atas telekung, kerana sekiranya dia sujud atas telekung dalam mazhab Syafi'i, sujudnya tidak sah. Bila sujud tidak sah, mana solat dia tidak sah. Sebab sujud tu adalah rukun. Kena datangkan rukun seperti mana yang dikehendaki. Ustaz, mazhab lain kata itu mazhab lain. Saya tak nak bahaskan mazhab Abu Hanifah. Walaupun kita boleh bahaskan, tetapi jadi panjanglah. Mazhab Abu Hanifah memang ada dalam hadis baginda Nabi SAW ketika mana matahari yang sangat terik, bagaimana sahabat meletakkan tangannya di atas tempat sujud. Begini mereka buat sebab panas, buat gini. Jadi sujud atas tangan. Maka kata ulama, sujud di atas benda yang bergerak tidak membatalkan. Dan itu pandangan mazhab lain. Tetapi ada pun pandangan mazhab Syafi'i tidak dibenarkan sujud. Adapun lutut, tangan ini berlapik tidak jadi masalah. Yang tak boleh berlapik adalah tempat sujud yang mana berlapik yang bergerak dengan kita. Contoh saya nak sujud ni, ambil tai. Ni, tai. Letak, tak boleh. Sebab dia bergerak dengan kita. Okey, kemudian ada perbezaan antara di dalam mazhab Syafi'i, sujud lelaki dan sujud wanita. Walaupun Nabi sebut, solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku solat. Lelaki perempuan sama. Cuma wanita ni takut tersingkap aurat. Bagi lelaki, dia kena mengangkat perutnya ke atas. Mengangkat punggungnya, minta maaf Ustaz sebut, kalau bahasa Arab disebut maq'ad, tempat duduk ni di atas, menonggeng sedikit. Jadi bagaimana? Kalau di atas ni bagi lelaki dia kena buka. Kalau solat, contoh solat berjemaah, dia kalau angkat singgung kawan sebelah. Betul tak? Jadi kita bolehlah kecilkan. Kalau seorang macam ni buka. Kalau berjemaah kecilkan sedikit. Tangan ni jangan terlampau besar, jangan terlampau tutup. Jadi sederhana saja, kita letak punggung akan angkat atas, termasuklah perut kita. Ini bagi lelaki. Adapun bagi wanita, dia kena merapatkan kedua-dua belah paha,
merapatkan kedua-dua belah tangan dan perutnya jangan diangkat. Dia rapatkan ke lutut. Ke sinilah paha dia lah macam ni. Dia solat gini, rapat. Supaya apa? Tidak tersingkap aurat dia. Jadi dia kena rapat. Sujud tu dalam keadaan rapat. Tapi kalau dia buka juga, tak terbuka aurat, tak apa. Kalau maq'ad ataupun tempat tu pun tak perlu angkat. Tak perlu angkat. Bagi wanita tak perlu angkat, cuma dia rapatkan saja. Kalau lelaki kan dia angkat gini kan. Kalau wanita dia rapat gini. Okey Ustaz. Faham. Itu perbezaan antara lelaki dan perempuan ketika sujud. Okey, insya-Allah Ustaz. Jadi jom Ustaz, kita nak kepada Puan Jura Azim punya soalan tentang i'tidal Ustaz. Baik, i'tidal. Terima kasih Puan Jura. I'tidal daripada rukun yang pendek, kita dah sebut tadi rukun pendek dan dituntut untuk diringankan. Bagaimana dikatakan i'tidal boleh dipanjangkan? I'tidal boleh dipanjangkan kalau sekiranya ada nas. Kan kita kata tak boleh melebihi kadar bacaan Al-Fatihah. Tetapi kalau dia Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, ada nah hamdan katsiran tayyiban wa mubarakan fi. Kalau ada zikir tu maka boleh. Tidak jadi masalah. Ataupun dalam solat tasbih. Dah lama tasbih. Kan solat tasbih Ustaz lebih. Tak apa, memang ada nas untuk menyatakan tasbih di ketika itu tidak jadi masalah. Adapun selain daripada itu, maka kata ulama tidak dibenarkan kerana dia merupakan rukun pendek. Itu nombor satu. Nombor dua, ketika i'tidal ada zikir amat digalakkan untuk membaca. Apakah zikir tersebut dan fadilatnya seperti yang kita sebutkan tadi. Bagaimana Nabi SAW ketika mana Nabi solat, sahabat di belakang baginda Rasulullah, dan pada waktu selepas habis solat Nabi tanya, ada tak sesiapa yang menyebut hamdan katsiran tayyiban wa mubarakan fi? Sahabat ada yang diam. Takut. Takut sebab Nabi tanya siapa yang sebut zikir ni. Kemudian ada seorang sahabat kata, ada dalam riwayat Nabi sebut fadilat dulu. Barulah sahabat tu kata, saya ya Rasulullah. Ada dalam riwayat kata, saya ya Rasulullah. Kata Nabi, aku melihat 30 lebih malaikat berebut-rebut membawa zikir ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya zikir ini sangat bagus kalau sekiranya kita amalkan. Macam mana nak dapat Ustaz? Boleh kita tanya Syekh Google. Zikir waktu i'tidal tu hamdan tayyiban wa mubarakan. Sami Allahu liman hamidan hamdan katsiran tayyiban wa mubarakan fihi tu kalau kita boleh hafal, alhamdulillah. Kalau kita tak boleh, InsyaAllah kita usahalah kalau boleh, sebab ia fadilat yang sangat besar. InsyaAllah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban barakan fi. InsyaAllah jadi sama-sama kita boleh amalkan dalam kita punya i'tidal selepas ini, insyaAllah. Jadi Ustaz, kita nak berhenti berat seketika. Nak tahu lagi lebih lanjut tentang rukun fi'li, terus kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu yang keliru, kembali sebentar saja lagi, insyaAllah. Alhamdulillah, sedang menonton sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, sama-sama kita mengambil ilmu, sama ada ilmu yang lama ataupun ilmu yang baru berkaitan dengan rukun fa'li, insya-Allah pada pagi ini. Jadi Ustaz, kita teruskan lagi Ustaz. Lanjutan lagi pada soalan kita berkaitan dengan tertinggal salah satu rukun ni. Sebagai contohlah, solat berjemaah. Imam selepas mana selesai baca surah lazim, terus sujud, terlupa nak i'tidal. Yang makmum belakang ni kata apa? Bagus ni, kata ni peluang nak mufaraqah ni. Pasal imam pula baca masya-Allah slow motion. Ustaz, pada saat tu adakah boleh untuk makmum ni mufaraqah ataupun tetap perlu ikut pada imam tersebut Ustaz? Baik, terima kasih pada Dai Luqman, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Soalan ni soalan abang kameraman ni. Abang kameraman kita. Abang kameraman ni fokus. Kan? Alhamdulillah. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, ni sangat penting soalan ni juga. Kalau sekiranya imam dia bacaan Al-Fatihah, dia mungkin tertinggal lah, ikutlah salah satu daripada rukun dia tertinggal, apa yang perlu dilakukan oleh makmum? Contoh, kalau sekiranya dia tertinggal satu ayat daripada Al-Fatihah, maka kita kena ingat, kita ikut imam ni tujuan dia apa? Nak dapat pahala berjemaah. Kalau kita solat tak nak ikut imam, maka buat apa kita solat berjemaah? Innama ju'ilal imam liyutamma bih, dijadikan imam untuk kita ikut. Maka dapatlah pahala 27 darajat, 27 darajat. Dalam hadis yang lain 25 darajat, 25 darajat. Maknanya Nabi SAW menyebutkan solat jemaah ni dia lebih baik dan dapat lebih banyak ganjaran. Maka apa yang kita kena buat?
maka yang pertama, sekiranya imam terlupa, ialah imam takkan sengaja. Jadi imam terlupa, kita yang ingat ni. Kita ingat, contoh kita ambil rukuk lah. Tiba-tiba imam sujud, dia tak rukuk. Jadi kita tak boleh ikut imam yang terlupa, salah. Jadi kita pun tak apalah. Inilah masanya, sama ada nak mufarakah atau skip. Sekiranya dia sujud juga, sedangkan dia tahu, maka solatnya batal. Sebab dia tahu dia meninggalkan rukun. Tak boleh. Ambil yang paling senang lah. Tambah 5 rakaat. Jadi tambah 5. Contohlah yang tambah 5 rakaat. Yang ni contoh yang paling senang. Okey. Imam, contohlah kita patut tahiyat ni. Ni sujud kedua. Patutnya tahiyat akhir. Imam terus bangun. Allahu Akbar. Dia bangun. Saya ni tahu ni tahiyat akhir. Jadi saya nak buat apa? Ni kebiasaan. Yang lagi senang, yang mudah kita nampak. Kita kata, tak apalah. Ni akhir zaman ni mantap bagi iman kita ni. Tambah rakaat 55 lah. Allah, solat kita batal. Imam tak batal sebab imam terlupa. Maka kita yang ikut imam nak mantapkan iman ni tadi, maka solat kita tak sah dan batal kerana menambah rukun dengan sengaja, batal solat. Maka apa kita kena buat? Kita dah tahiyat akhir ni, imam dia duduk steady macam mana? Okey, apa yang kita nak buat? Kita tegur imam. Subhanallah. Kita duduk dalam ni, jangan mufarakah lagi. Jadi imam dengar, imam kena fikirlah. Dia tertambah rukun. Maka sekiranya imam tahu yang dia tertambah rukun, bukan sebab dia mungkin tertinggal rukun. Lah mungkin dia ada Fatihah dia tak betul ke, dia rasa mungkinlah. Jadi kalau itu tak apa. Sebab dia mungkin nak gantikan rukun yang dia tak buat. Tapi sekiranya dia memang tertinggal, maka imam yang dah ditegur dan dia teringat bahawa dia telah menambah rukun, adakah dia perlu meneruskan? Maka sekiranya dia meneruskan, solat dia batal. Sebab dia dah tahu dah menambah rukun. Maka apa dia perlu buat? Duduk. Duduk balik. Allah. Duduk. Jadi kita ikutlah imam. Kita ikut imam, kemudian imam sujud sahwi. Sunat. Maka kita sujud sahwi bersama dengan imam. Kemudian imam duduk di antara dua sujud, dalam sujud sahwi kita pun duduk. Kita buat sama dengan imam. Okey, sekiranya imam bukan degil, dia tak nak turun. Imam tolong bangun. Dai naik turun biar dia semput pula. Tadi saya semput. Tak apa Ustaz, ada purit apa. Jadi kalau kita terus subhanallah, dia tak nak. Subhanallah, dia tak nak turun. Subhanallah 3 kali. Kalau bagi wanita talsik. Ni. Kalau wanita kan, sekali. Jangan. Ya, tu lain macam ni. Sekali. 3 kali. 2, 3. Imam tak nak turun. Maka ada 2 keadaan yang boleh kita pilih. Yang pertama, kita tunggu imam. Imam rukuk, imam i'tidal, imam sujud. Sujud kali sikit lah. Kita tunggulah. Kita tunggu ni nak buat apa? Kita tunggulah zikir ke apa, tak ada macam ni. Kemudian imam dah tahiyat, imam sujud sahwi. Kita yang tak salah, kita kena ikut. Sujud sahwi ni kalau imam buat, kita buat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ni sujud sahwi Okay. Allahu Akbar. Okay. Kemudian imam bagi salam, kita salam. Itu yang pertama, maknanya kita tunggu imam. Yang kedua, sekiranya imam bangun, kita tak nak tunggu imam. Imam ni salah ni. Boleh buat yang kedua, mufarakah. Mufarakah, niat berpisah dengan imam. Dalam hati lah, pisah dengan imam. Tak perlulah sahaja aku berpisah dengan imam. Nama imam Dai Luqman yang telah menambah panjang pula lah niat dia. Okay. Dan imam tu tahiyat, kita baru habis. Niat. Jadi mufarakah ni niat nak berpisah dengan imam, maka kita bagi salam, tak perlu sujud sahwi lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu kita tunggu jalan imam, nak zikir ke, nak apa. Jadi imam dia nak sujud sahwi, maka itu sunat. Jadi imam tambah rukun itu, maka mungkin dia terlupa dan sebagainya, maka kita boleh bagi tahulah imam tadi imam tambah. Jadi apa dia dah buat? Dia dah terlupa, maka dia tidak jadi masalah, tidak membatalkan solat dia. Allahu Akbar. Jadi satu perincian yang menunjukkan bahawa sebenarnya Islam ni memang cukup mudah Ustaz. Tapi kita jangan terlalu ambil mudah, menyebabkan kita kadang-kadang sengaja pula nak meninggalkan rukun tersebut. Jadi Ustaz, dalam kita duduk ni, kita nak raikan soalan yang berikutnya pada sahabat Facebook kita, berkaitan dengan ni Ustaz. Kadang-kadang kita ni dah duduk, tadi Ustaz kata cerita pasal ada soalan berkaitan dengan angkat tahiyat akhir tu, asyhadu an la ilaha illallah tu. Mata waktu tu nak tengok dekat jari ke tempat sujud Ustaz?
Baik, terima kasih. Pada saya ingat Tahiyat kita saya. kat Jura. Penjura Puan kita. Jura. Okey. Dia tahiyat asyhadu an la ilaha illallah, kan? Adakah mata nak tengok tempat sujud? Baik. Sunat untuk bila kita mula solat, semua mata kita tengok tempat sujud. Adapun bila tahiyat, maka dalam kitab yang disebutkan oleh Imam Nawawi, sunat untuk kita melihat jari kita. Asyhadu an la ilaha illallah, kita tengok jari kita sebab kita syahadah. Asyhadu anna, dan jari kita jangan kita turun sehinggalah habis tahiyat. Nak bagi salam, kita kena genggam. Dalam hadis Nabi meletakkan ibham, ni sababah, ni wusta, ni binsar, ni khinsar. Khinsar, binsar, wusta, sababah, ibham. Maka dalam hadis meletakkan ibham ini di wusta. Beginilah. Gini. Kan bukan macam ni. Nilai dia. Ni dalam hadis Nabi meletakkan beginilah, angkat asyhadu alla ilaha illallah, letakkan itulah. Okey, kemudian kita tengoklah sunat melihat. Jadi jangan turun, ni sunatnya. Tak batal pun. Kalau asyhadu alla ilaha illallah, lepas tu kita nak turun, tak apa. Tapi sunatnya dalam mazhab Syafi'i sehingga habis kita punya tahiyat. Nak bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, Ustaz ada juga pandangan yang berkaitan dengan boleh waktu asyhadu anna Muhammadur Rasulullah turun sikit tu betul Ustaz? Dia sebenarnya dalam mazhab Syafi'i turun sedikit ataupun tidak, yang penting diangkat. Yang sunatnya diangkat tanpa dia menurunkan. Itu sunnah seperti mana yang disebutkan oleh ulama. Insya-Allah. Jadi Ustaz, banyak kita berlanjut Ustaz. Kita sudah pun berada di penghujung rancangan ni lah Ustaz. Jadi Ustaz, boleh Ustaz kongsikan kepada kami semua Ustaz, sebagai anak-anak murid Ustaz pada pagi ini, berkaitan dengan apakah 3 poin penting yang perlu kita ambil sebagai satu penekanan untuk topik yang kita bincangkan pada pagi ini Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu praktikal ini dia tidak cukup dengan kita belajar pada pagi ini saja. Maka teruskanlah belajar, tanyalah ustaz-ustaz yang berada di sekeliling kita, dan kita tahu apa yang kita nak buat itu adalah merupakan ibadah yang terpenting, kerana solat kita ini berkaitan rapat dengan ibadah lain. Seperti mana dalam hadis Nabi, dia adalah tiang agama dan dia adalah kepala bagi semua ibadat. Kalau solat kita luluslah segala ibadat yang kita lakukan. Sebab tu yang pertama, pelajari solat dengan sempurna. Yang kedua, kita lakukan solat dengan betul seperti mana kita pelajari tadi, maka dia akan menyebabkan kekhusyukan. Yang ketiga, apabila kita dapat khusyuk, tadi kita dah belajar, kemudian kita buat dan dapat khusyuk, maka yang ketiga kita akan dapat ketenangan daripada Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan daripada Allah. Seperti mana dalam ayat wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah bantuan Allah dengan sabar dan dalam keadaan mengerjakan solat. Itu kesimpulan yang boleh kita buat pada program pada pagi ini. InsyaAllah Ustaz. Jadi jelas kesimpulan yang Ustaz kongsikan. Ustaz boleh Ustaz rangkumkan pertemuan pada pagi ini dengan bacaan doa. Mudah-mudahan Allah SWT berkati kita semua insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan padamu ya Allah pada pagi yang penuh dengan kemuliaan ya Allah. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau ya Allah. Kerahmatan itu hanya datangnya daripada Engkau. Ketenangan itu hanya pada Engkau ya Allah. Maka kami mohon dan mengangkat tangan kepada Engkau ya Allah. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Sama ada secara sengaja ataupun tidak, zahir ataupun batin ya Allah, yang kecil ataupun yang besar ya Allah, secara sembunyi ataupun terang-terang ya Allah. Ya Allah, jika Engkau tidak mengampunkan dosa kami, maka kami termasuk dalam golongan orang yang rugi ya Allah, lagi zalim. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, rahmatilah mereka seperti mana mereka merahmati kami sewaktu kami kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam kebaikan ya Allah. Janganlah Kau tarik nyawa kami ya Allah dalam kemungkaran. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, permudahkanlah segala urusan dunia dan akhirat kami. Berkatilah kehidupan kami pada hari ini ya Allah dan hari-hari yang seterusnya. Ya Allah, jadikanlah diri kami, anak-anak kami, zuriat kami, keturunan kami sentiasa mendirikan solat. Berikanlah kepada kami kefahaman yang baik ya Allah dalam kami mengamalkan agamamu. Ya Allah, ya Tuhan kami
Jika ada dalam kalangan kami yang susah, maka bantulah ya Allah. Jika ada dalam kalangan kami yang miskin, berkatilah rezekinya ya Allah, lapangkan dan luaskanlah ya Allah. Jika ada dalam kalangan kami yang masih belum bernikah, berikanlah kepada mereka jodoh yang baik. Jika ada yang masih belum mendapat anak, berikanlah zuriat yang baik, soleh-solehah ya Allah. Jika ada dalam kalangan kami yang susah ya Allah, maka engkau rungkaikanlah segala masalah mereka. Jika ada dalam kalangan kami yang sakit, maka sembuhkanlah ya Allah. Jika ada dalam kalangan kami yang berhajat kepada sesuatu, hajat itu baik untuk diri kami dan agama kami, maka permudahkanlah segala hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz di atas perkongsian ilmu juga bacaan doa tersebut. Jangan lupa untuk saksikan Ustaz sambungan pada minggu hadapan berkaitan dengan rukun qauli bersama dengan Dr. HD kita. Jadi saya berterima kasih kepada Ustaz. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan usia Ustaz, kekal Ustaz dan kesihatan untuk sampaikan ilmu kepada kami semua. Ditanya Ustaz, sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa untuk saksikan episod-episod yang akan datang dalam channel Tanya Ustaz. Saya dan Luqman mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, terkasar, tutur bicara, tersilap tutur kata. Bertemu lagi kita lihat episod Tanya Ustaz biar tahu yang kira. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.